Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel Madu Seribu Kasih. Apa khabar semua? Orang Malaysia, orang Kota Tinggi apa khabar? Orang Kota Tinggi kena semangat. Kena semangat. Lagi beberapa hari saja lagi nak masuk tahun baru. Apa khabar orang Muar? Orang Muar, orang Melaka, orang Johor, orang Perlis, orang Kelantan, orang Kuala Lumpur, semua apa khabar semua? Diharap anda, puan-puan, tuan-tuan, makcik-makcik, adik-adik berada dalam keadaan sihat sejahtera. Okey, sebelum kita pergi lembut lanjut, okey, kita ambil sedikit masa, kita hadiahkan Al-Fatihah kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kepada guru kita, kepada ibu bapa kita, kepada jiran-jiran kita, kepada kaum muslimin dan muslimat, sahabat anda kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita dan berada dalam rahmat Allah Ta'ala. Okay, Al-Fatihah. Alhamdulillah. Okey, saya kenalkan diri saya. Saya Azmi bin Abdul Hashim. Kepakaran saya adalah membantu anda di luar sana untuk mendapat madu kelulut asli agar dengan cara dan kaedah pemakanan yang betul agar kesihatan anda lebih baik dan bertenaga sepanjang hari. So jangan lupa amalkan madu kelulut 1000 kasih, di mana cara amal yang mudah untuk kesihatan iaitu ambil setengah jam sebelum tidur dan pagi setengah jam sebelum sarapan. InsyaAllah tuan-tuan, tenaga anda akan baik dan bertenaga sepanjang hari. Okey, hari ini sedikit perkongsian. Tak lama lagi kita nak tahun baru, seperti yang kita dah semua orang ada matlamat, semua orang ada impian, semua orang ada cita-cita apa yang perlu dibuat untuk next year, tahun baru tak berapa hari lagi. Dan ada juga yang impian mereka tersangkut disebabkan faktor-faktor COVID dan faktor-faktor lain. Okey tuan-tuan, jangan putus asa. Jangan sesekali putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Pasal itu adalah proses untuk nak berjaya, untuk kita melangkah ke hadapan. Memang itulah proses dia. Kita kena trust, kita kena sabar, dan kita kena buat langkah seterusnya satu demi satu. Okey, sedikit daripada seperti mana yang kita ketahui, menuntut ilmu ni adalah fardu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin muslimat. Maknanya menuntut ilmu ni fardu ke setiap atas orang muslim, orang lelaki dan orang perempuan. Okey, kita nak terangkan sikitlah, kita jelaskan sikit kat mana wajibnya menuntut ilmu tu. Okey, wajib menuntut ilmu ni jatuh dia apabila kita nak melaksanakan, nak membuat sesuatu. Nak membuat sesuatu, nak melaksanakan nak membuat amal ibadah sesuatu, pada ketika tu wajib kita menuntut ilmu. Bagi Madu Seribu Kasih, kami punya impian untuk next year, kita target untuk 2021 kita akan adakan 1000 log untuk memenuhi permintaan tuan-tuan dan perempuan semua. Okey. Itu sedikit ni. Dan ilmu yang paling penting dalam banyak-banyak perkara yang kita buat, tak kira lah apa kerja kan, ilmu mentauhidkan Allah Ta'ala. Ilmu tauhid tuan-tuan. Ilmu tauhid tu boleh kita kena tuntut. Ilmu tauhid kita kena tuntut. Carilah guru-guru yang mahir tentang tauhid. Pasal ilmu tauhid adalah kunci segala perbuatan kita setiap hari. Okey, itu sedikit perkongsian tentang ilmu. Okey, hari ini kita nak kongsi macam mana setiap orang yang hendak menternak kelulut perlulah tahu kemahiran dalam menanam pokok-pokok yang ada kaitan dengan sumber-sumber yang ada pada kelulut. Okey, hari ini saya nak bagi tip bagaimana kita nak buat tot pada pokok, atau dalam bahasa Indonesia dia kata panggil cangkuk lah. So kita cara nak tot ni tak susah dia tuan-tuan, tak susah, sangat mudah sahaja. Hari ni cuma kita perlu ada sediakan barang-barang
Ni plastik makanan ni satu saja. Pisau ni kos dia kita boleh dapatkan kedai RM2, kadang-kadang RM1 lebih saja. Okey, tali 1,5 meter. Nak tahu 1,5 meter senang aja. Kita ukur panjang ni 1 meter dan lagi satu pada dia lebih kurang 1,5 meter. Okey. Ini 3 perkara asas yang perlu ada. Kemudian tuan-tuan perlu ada kokopit. Ni saya tunjukkan tuan-tuan, kokopit yang kita dah basahkan dengan air. Okey. Kita dah basahkan dengan air, dah gaulkan dengan air. Okey, dia punya kadar air dia, sekadar kita perah, air tu dah menitik. Tu cukuplah dia punya kadar air dia tu. Okey, dia cukuplah kadar air yang kita dah untuk dijadikan untuk kita bahan kita untuk kita. Okey, bahan-bahan lain tak perlu. Ini benda mudah je. Air dengan sabut saja. Atau orang panggil kokopit. Kokopit. Ingat tuan-tuan, air dan kokopit. Okey, apa yang perlu kita buat, kita just masukkan saja. Kita ambil plastik ni, kita masukkan saja. Masuk saja. Okey. Sekejap, kita buang pasal ni tadi, kita masukkan saja. Okey, kita masukkan biar padat sedikit lah. Biar padat. Okey tuan bila dah padat, okey. Ni kita dah padatkan dia. Okey, kalau kurang kita tambah lagi. Okey cukup ni. Okey. So, okey. Ni plastik dengan kokopit tadi kita dah masukkan ke dalam ni. Kita bungkuskan macam ni dengan kita gunakan tali yang kita dah potong 1,5 meter tadi. Okey. Just kita pusing saja. Okey, ikat. Okey, siap satu bungkusan untuk kita buat tot pokok. Okey, terlebih sebelum tu kita kena tahu pokok apa yang boleh ditot. Bukan semua pokok yang kita boleh tot. Ada setengah-setengah pokok tak sesuai untuk ditot. Okey, pastikan pokok-pokok yang kita nak tot tu adalah jenis pokok-pokok yang mempunyai kanopi, maknanya mempunyai kanopi atau daun-daun yang rendang, yang tak berat. Pasal pokok tot ni dia tidak ada akar tunjang. Bila tidak ada akar tunjang, kalau pokok tu terlalu besar, dia boleh menyebabkan pokok bila dah besar dia akan boleh tumbang. Jadi kita contohnya pokok-pokok yang boleh tot, contohnya pokok limau, pokok ciku, pokok jambu. Itu antara pokok-pokok yang kita boleh tot. Okey, kita dah siap ni. Okey, kita terus baja pilih pokok. Kita bawa pisau ni, pastikan pisau yang kita guna ni tajam. Okey. Okey tuan-tuan. Jom kita sini. Ni. Okey, ini salah satu di sini. Ini salah satu pokok yang kita nak tot. Ini pokok avocado. Kita nak tot pokok avocado kita Sebelum kita nak tot tu, kita pastikan kita pilih dahan yang tak muda sangat dan tak tua sangat. Orang kata kan yang cun-cun lah, cantik-cantik aja pokok dahan ni macam ni. Okey, dahan macam ni kita tahu memang sesuai untuk kita tot berbanding dengan dahan-dahan yang dah tua macam ni. Bawah ni kalau kita tengok dahan-dahan yang dah tua tak sesuai kita totkan pokok dia. Jadi kita ambil yang dahan. Kalau terlalu muda pun, contohnya macam di atas ni, di pucuk atas ni, dia tak sesuai untuk kita tot masa. Okey, kita cari pokok-pokok dahan-dahan yang masih lagi dahan-dahan yang sederhana, maknanya tidak tua dan tidak terlalu muda. Okey. Sebelum tu kita buang dulu daun-daun yang ada di pangkal ni supaya kita mudah kita buat kerja. Okey. Okey. Okey, ini dahan yang kita nak tot lah. Kita nak daun. Just kita potong saja. Okey. Tuan-tuan Kita potong saja pokok kita. Dahan yang kita nak tadi ni. Lebih kurang dalam lebih kurang dalam 1,5 inci lah. Lebih kurang 1,5 inci dia punya jarak dia. 1,5 inci dah cukup.
Tak payah terlalu jarak sangat. Okey, kita potong keliling kulit kayu. Pasal kita nak proses pembuang kulit kayu ni. Okey, kita dah potong, kita belahkan dia. Kita belah. Okey. Tak susah pun kita just buat slow-slow, tak ada masalah. Bagi orang yang dah mahir pegang pisau, benda ni tak ada masalah. Tapi yang tak mahir pegang pisau, berhati-hati, takut terkena tangan kan, luka pula tangan kita. Dah satu hal lagi. So kita dah ni pelan-pelan slow-slow kita buat, kita buang dia punya kulit dia. Okey. Okey, so semua kulit dia kita dah buang kan. Okey, just buang kulit aja tak memadai. Dia masih lagi belum sempurna lagi. Apa yang perlu kita buat lepas kita dah buang kulit yang melindungi batang dahan ni. Jadi kita kikis dia. Kita kikis dia. Kita kikis semualah, kikis keliling dia balik. Kikis, buangkan lendir-lendir ataupun lendir lapisan-lapisan yang masih lagi ada pada batang pokok ni, batang dahan pokok ni. Okey. Okey, siap jangan. Sangat mudah, tak susah mana pun. Okey. Kalau kita dapati, kalau untuk tot pokok ni ada berbagai-bagai kaedah. Tapi saya lebih prefer kaedah menggunakan cara tot dengan menggunakan medium macam ni. Boleh juga kita terus tot menggunakan air pun boleh juga. Tapi saya tak berapa prefer sangat. Pasal pokok ni dia ada berbagai-bagai keadaan condong pokok tu. Ada yang tegak, ada yang melintang, ada yang ke bawah. So bagi saya gunakan medium atau cara tot macam ni adalah lebih sesuai. Dan dia boleh guna tak kira dahan pokok macam mana, kita boleh guna untuk tot pokok ni. Okey, tadi ni kita dah bersih. Okey, kita dah bersih lapisan dia. Okey, kita biar dia dah bersih semua. Okey, apa yang perlu buat sabut yang tadi ni, kita just belah aja. Kita belah sabut tadi tu. Kita belah ya. Kita belah. Okey tuan-tuan, kita dah belah kan. Okey, siap kita belah. Okey. Siap kita belah, kita ni. Okey, apa yang perlu kita buat, just kita lekapkan saja. Nampak ni? Tuan-tuan, kita dah ni, kita lekapkan saja, kita bungkus saja. Kita rapatkan saja. Okey, ni tadi banyak air kita buang air dulu. Okey. Okey. Lepas tu tali yang tadi kita dah simpulkan tadi tu, kita ikatkan. Okey, kita buat sambungan, kita ikatkan. Okey. Insya-Allah. Ambil ni. Kena kuat-kuat tuan-tuan Kena kuat-kuat sikit supaya dia jangan berpusing. Pasal dia kalau berpusing, kita tak nak dia ada bergerak-gerak. Lepas kita dah ikat, kita tak nak dia bergerak lagi.
kita tak nak dia bergerak, so dia terus kejap. Okey, siap. Okey. So kita just matikan saja. Pasal tali ni pun akan datang, kalau kita nak buat tool yang lain pun kita boleh gunakan lagi. Okey. Okey, siap. Satu tool kita dah siapkan. Okey. Lepas tu kita just bocor-bocorkan sikit. Ambil je mati pisau yang ujung ni, kita just bocor-bocor, kita just tebuk-tebuk sikit saja. Okey. Just buat macam tu saja cukup. Okey, jangan terlalu besar sangat nanti persik ni koyak. So insya-Allah bila dia dah sempurna, nanti kita akan nampak dia ada keluar akar lah. So akar dia ada akar yang dah matang, biasanya dia pada peringkat awal dia warna putih, lepas tu dia kekuningan, lepas tu dia coklat. Bila dah kecoklat tu, maknanya kita dah boleh ambil akar. Maknanya pokok dah cukup matang, kita just potong saja. Just kita boleh pindahkan ke dalam polybag. Okey tuan-tuan. Hari ni alhamdulillah kita dapat satu ilmu macam mana kita nak tut pokok. Jadi seorang pengusaha madu kelulut, dia perlu tahu kaedah penanaman pokok. Pasal kelulut kita kena jaga kebajikan dia juga dari segi pemakanan dia. InsyaAllah tuan-tuan semua, kita berjumpa di lain masa dalam channel Madu Seribu Kasih. Kepada mereka yang mengamalkan Madu Seribu Kasih, saya ucapkan tahniah kerana anda sangat prihatin akan kesihatan anda. So jumpa lagi saya di channel Madu Seribu Kasih. Jangan lupa like and share ke maduseribu-kasih.com atau menghubungi kami 01890444459. Okey, alhamdulillah. Assalamualaikum.